Bila sebut pasal smartphone mid-range, kita boleh nampak sekarang ni dia punya prestasi, dia punya kamera, dia punya bateri, pengecasan, design apa semua dah macam sama level macam flagship punya smartphone. In fact, rekaan yang digunakan pada smartphone mid-range sekarang ni pun boleh dikatakan macam dah sama je macam smartphone flagship. Contoh macam Vivo X50 Pro ni, korang boleh nampak yang rekaan ni macam sangat-sangat premium in terms of dia punya looks dan dia punya material. Okey, pada bahagian belakang untuk Vivo X50 Pro ni, dia menggunakan panel jenis kaca dan frame jenis aluminium yang bagi aku memang nampak sangat-sangat premium untuk warna dia dan rekaan berkualiti dia. So, kalau korang rasa bahagian belakang ni pun adalah jenis matte finish yang lebih kurang macam OnePlus 8 punya dan macam Realme X50 Pro punya feel, dan memang sangat sedap untuk feel yang ada pada Vivo X50 Pro ni. Dan sesuatu yang macam membuatkan aku tertarik dengan Vivo X50 Pro ni adalah dia punya rekaan kamera lah. So, korang boleh nampak rekaan kamera yang ada pada phone ni sendiri, dia macam blend lah daripada rekaan yang korang pernah nampak pada smartphone lain yang ada di pasaran sekarang ni untuk phone mid-range lah. Sebab rekaan kamera yang ada pada Vivo ni memang bagi aku unik, sebab korang boleh nampak lensa satu kamera yang memang besar pada bahagian atas ni, dan lensa dua kiri kanan, dan lensa satu lagi pada bahagian bawah ni. So, kedudukan itu nampak macam agak macam pelik sedikit, but dia unik. So, itu yang aku nampak lah untuk kamera yang ada pada Vivo X50 Pro ni. And untuk pegang punya feel, bagi aku memang rasa premium, sedap dan rasa solid. Pada bahagian kanan ada power button dan ada volume button. Pada bahagian bawah ni ada mono speaker, ada line antena, ada USB-C port dan ada SIM slot. Dan pada bahagian kiri pula tak ada apa-apa, hanya ada antena saja. Dan pada bahagian atas ada dia punya mikrofon lah, ada satu mikrofon. So, itu saja untuk bahagian sisi dan bahagian bawah untuk Vivo X50 Pro ni. Berat untuk phone Vivo ni pun 181 gram saja. So, memang agak ringan lah kalau kita nak bandingkan dengan phone flagship yang macam selalunya dalam 190 gram ke atas macam tu kan. But untuk Vivo ni memang aku rasa sedap dan solid untuk dia feel. Pada bahagian skrin, Vivo X50 Pro ni menggunakan skrin AMOLED bersaiz 6.56 inci yang menyokong HDR10+ dengan resolution 1080p, dan juga menariknya untuk Vivo ni dia ada refresh rate sehingga 90Hz. So, korang boleh pilih antara 60Hz ataupun 90Hz. Dan of course, kalau korang memilih 90Hz, korang akan dapat pengalaman yang very smooth untuk skrin yang ada pada Vivo ni. In fact, untuk bahagian rekaan paparan dia pun dia menggunakan punch hole display, which is nampak agak mahal, dan juga menggunakan skrin jenis curve. So, feel pegang pada phone ni memang korang akan rasa sedap, sebab pada bahagian belakang dia pun actually ada bahagian curve kiri dan kanan, dan pada bahagian depan ada curve juga. So, curve dia tidak terlalu teruk sangat. Bagi aku curve dia okey-okey je lah kalau korang nak pakai untuk Vivo X50 Pro ni. In fact, dengan screen curve dan rekaan yang digunakan pada Vivo X50 Pro ni menampakkan yang phone ni lebih nampak premium berbanding dengan phone mid-range lain yang hanya menggunakan screen flat ataupun yang hanya menggunakan rekaan yang biasa. So, itu yang membuatkan yang Vivo X50 Pro ni lebih nampak unik berbanding dengan phone biasa lah. Vivo X50 Pro ni juga menggunakan bateri sebesar 4315 mAh yang bagi aku agak bagus lah untuk phone ni sendiri, sebab dia mampu bertahan screen on time dalam lebih kurang 7 ke 8 jam macam tu untuk penggunaan harian yang biasa dengan 90Hz juga. So, dengan pengecasan pantas 33 watt yang mampu mengecas dari 0 ke 57% dalam masa 30 minit sahaja. Dengan pengecasan 33 watt dan bateri sebesar tu, bagi aku memang ngam-ngam untuk Vivo X50 Pro ni. In fact, kalau kita nak bandingkan pengecasan yang ada pada Vivo X50 Pro ni dengan 33 watt, dia macam lebih tinggi daripada OnePlus 8 punya pengecasan pantas, which is just gunakan 30 watt sahaja. So, nice jugalah untuk Vivo X50 Pro ni kan. Okay, memandangkan phone Vivo ni adalah phone mid-range kelas premium. So, dia just menggunakan Snapdragon 765G, which is ada rakan 5G. Untuk bahagian performance, aku boleh katakan yang Vivo X50 Pro ni memang boleh main lah untuk heavy gaming ataupun untuk macam heavy media sosial apa semua. Sebab untuk Snapdragon 765G ni still boleh tampung untuk heavy usage. In fact, kalau korang nak main heavy game pun boleh tampung juga. Tapi itulah, dia tidaklah macam sebagus sangat macam Snapdragon 865 yang jauh lebih bagus sedikit lah berbanding dengan Snapdragon 765G ni kan. But still okay untuk phone mid-range kelas premium macam Vivo X50 Pro ni. So, the main selling point untuk phone ni sendiri adalah pada bahagian kamera utama dia, which is dia menggunakan quad kamera 48MP kamera utama dengan fungsi gimbal OIS. So, kalau korang tengok bahagian kamera sensor dia memang sangat-sangat besar, lebih besar berbanding dengan kebiasaan phone punya kamera yang korang pernah nampak di pasaran sekarang ni. And then kamera kedua menggunakan 8MP kamera periscope telephoto dengan OIS dan juga mampu 5 kali optical zoom. Kamera ketiga menggunakan 13MP portrait dan kamera keempat menggunakan 8MP ultra wide. Phone ini juga mampu merakam video sehingga 4K dan 30fps, dan menariknya lagi untuk Vivo X50 Pro ni mampu ambil gambar ataupun zoom sehingga 60 kali. So, itulah something menarik untuk Vivo X50 Pro 5G ni. Manakala pada bahagian kamera selfie hadapan menggunakan 32MP kamera wide. Kalau tengok
spesifikasi on paper yang ada pada Vivo X50 Pro ni macam agak wow juga, sebab dia antara salah satu smartphone yang ada gimbal OIS yang agak besar sensor kamera dia. So cakap apa tak guna, sekarang ni aku nak bawa korang tengok sendiri hasil video yang ada pada Vivo X50 Pro ni. Alright, let's go. Alright, sekarang ni aku ada dekat luar, so aku nak ambil sampel video daripada Vivo X50 Pro 5G dengan iPhone 11. So ramai cakap yang video daripada iPhone 11 macam power sangat kan bila nak stabilize ataupun kualiti video dia. So aku nak cuba bandingkan sendiri antara iPhone 11 dengan Vivo X50 Pro dan korang boleh nilai sendiri mana satu yang mempunyai stabilize yang lebih power dan mana satu yang mempunyai kualiti yang cantik lah antara kedua-dua phone ni. Okay, first aku akan cuba jalan menggunakan kedua-dua phone ni dan korang boleh nilaikan sendiri lah mana yang lebih stable dan mana kualiti yang lebih baik. Alright, kita record. Okay, let's go. Jalan macam biasa. Okay, tadi aku jalan dan sekarang ni aku nak lari dan korang boleh nilai sendiri mana lebih stable dan mana kualiti lebih baik. Alright, let's go, kita lari. So, korang nyatakan pendapat korang kat bagi komen. Mana satu yang lebih stable antara Vivo X50 Pro ataupun iPhone 11 punya video. Okey, sekarang ni aku cuba stabilize untuk Vivo X50 Pro ni. Aku follow Rama ni sekarang ni. Laju tu Rama ni. Okey, sekarang ni korang nampak ada buluh kat sini dan aku cuba lalu dekat buluh ni dan aku cuba record menggunakan Vivo X50 Pro ni. Alright, let's go. So basically kalau aku boleh jalan tadi memang shaky gila dan korang boleh tengoklah footage dia macam ni, korang dinilai sendiri lah. Ok, sekarang ni aku test kamera selfie untuk Vivo X50 Pro ni. So korang boleh nilai sendiri macam mana, shaky ke, kualiti dia macam mana kan. Ok, korang rasa macam mana hasil kualiti video yang ada pada Vivo X50 Pro ni? Amazing juga kan, dia punya hasil stabilize dan kualiti yang ada pada Vivo X50 Pro ni kan. So korang boleh nyatakan pendapat korang kat bahagian komen macam mana dengan hasil kualiti dia, stabilize dia, gambar apa semua. Kongsikan kat bahagian komen pendapat korang. Dan guys, kalau korang nak beli Vivo X50 Pro ni, harga dia RM3,199 untuk harga pasaran di Malaysia. So kalau korang nak beli, aku akan letak link dekat description nanti ataupun dekat bahagian komen. So guys, itu saja video mengenai Vivo X50 Pro. So korang boleh follow Twitter dekat Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like, komen dan share video ni. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Sorry. Sekejap. Okay, by the way, sekarang ni aku tengah gunakan TWS Vivo Neo ni. So benda yang menariknya dengan TWS daripada Vivo ni sebab first dia punya berat memang ringan, and then dia punya looks nampak premium dan nampak unik lah. Dia ada pengecasan USB Type-C pada bahagian bawah dan dalam dia pun nice. Walaupun orang kata dia macam AirPods, tapi bagi aku dia macam slightly different lah pada AirPods sikit. Dia punya rekaan dan dia punya binaan tu, and looks lebih kurang macam dia case je untuk Vivo Neo ni. Apa yang menariknya dengan Vivo Neo TWS ni, korang boleh control volume melalui dia punya buds ni je. So korang just slide down untuk volume down dan korang just slide up untuk volume up lah. Dan korang boleh play and pause dekat, korang boleh adjust lah pelbagai setting yang korang boleh buat dekat phone Vivo ataupun phone Android maybe. TWS ni juga menggunakan Bluetooth 5.2. Ok, macam biasa lah, kalau korang cabut macam ni, dia akan auto pause lagu tu, dan kalau korang letak balik, dia akan auto play lagu. So nice untuk function dia. And then dia juga ada 88 ms low latency, so tak ada delay sangat lah kalau korang main game ataupun dengar lagu ataupun tengok video.
And then bagi aku sangat cool lah dia punya design, untuk function dia, untuk kualiti binaan dan kesan kualiti yang ada pada Vivo Neo TWS ni. Vivo TWS Neo ni dijual dengan harga RM359 untuk harga pasaran di Malaysia. So kalau korang nak beli, korang boleh check out dekat link description, aku akan letak nanti. So guys, itu saja, dan sekarang ni aku nak sambung dengan lagu.